Okay. Boleh tengok tak Susi? Boleh. Boleh tengok tak? Boleh. Boleh Okay. Ada yang tangan ada keluar 3 ke apa ke? Ada? Belum lagi kat cikgu. Tak ada? Belum lagi. Dia memang kesan-kesan yang paling teruk tu lah dia. Dia akan tangan tu ada keluar lagi macam-macam lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kita hari ni nak masuk kepada ini. Saya try habiskan minggu ni tajuk bab 7 pengatur caraan linear algebra. Boleh nampak kan dekat skrin kan? Pengatur caraan linear algebra. Okay, ni lebih kurang macam matematik moden yang awak belajar tu, yang awak belajar ni kan, X, sekejap, Y lebih besar daripada X tambah 1. Lepas tu awak lukis graf. X tambah 1 lebih kurang. Ni lah graf dia. Lepas tu, sekejap. Sekejap lepas tu, kalau dia simbol lebih besar, kita lorik dekat atas. Ada belajar ni kan? Ada belajar kan? Matematik moden kan? Dah kan? Dah kan? Lebih kurang macam tu. Awak tengok pun kita punya standard kandungan pun sikit je, 7.1 dan 7.2. Cuma bab ni dia dalam bentuk aplikasi. Kita kena, dia bagi kita satu situasi, berniaga ke apa kan, kita jual burger ke apa ke. So kita jadikan dia dalam satu model matematik. Model matematik tu macam ni lah. Kemudian kita lukis graf, daripada graf tu kita kira keuntungan. Ni biasanya kalau kita nak berniaga ke apa ke, inilah kita kaedah yang kita gunakan. Okay, so buka buku teks awak. Okay, kejap buku teks. Trigonometri dah habis Okay. Pengatur caraan linear bab 7. Okay. So buka buku teks awak, muka surat mana ni? Saya bawa tadi. Muka surat 233. Muka surat 333 ni ialah aplikasi sains sosial untuk matematik, aplikasi sains sosial. Okey, seterusnya ni. So kita belajar standard kandungan yang pertama 7.1, model pengatur caraan linear. Okey. So saya bacakan dalam konteks secara umumnya, masalah pengatur caraan linear berkaitan dengan pengagihan sumber-sumber yang terhad seperti wang, tenaga manusia dan bahan mentah dan sebagainya dengan cara yang terbaik supaya kos dapat diminimumkan atau keuntungan dapat dimaksimumkan. Okey, so kita belajar hari ini berkenaan dengan itulah. Kita akan mengambil kira sumber-sumber yang ada, sumber-sumber yang ada, kemudian daripada sumber tersebut kita akan dapatkan kos ke, keuntungan ke dan sebagainya. Jadi kita gunakan kaedah yang awak belajar dekat matematik moden tu, kena lukis graf dan kena lorikkan. Okey, so untuk level awak, first kali kita kenal pasti dulu pemboleh ubah keputusan. Pemboleh ubah tu maksudnya awak punya sumber-sumber lah. Selalunya untuk level awak, kita hanya boleh gunakan 2 saja pemboleh ubah, sebab kita nak lukis graf. Pemboleh ubah itu kita akan wakilkan dia dalam bentuk paksi. Kita akan wakilkan dia dalam bentuk paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Kita akan gunakan 2 pemboleh ubah. Okey, yang kedua ialah kenal pasti fungsi objektif. Okey, fungsi objektif ni kita tengok apa yang nak dimaksimumkan dan apa yang nak diminimumkan. Kadang-kadang kita nak meminimumkan kos, nak memaksimumkan keuntungan kan. So kita tengok dengan meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan, sumber tu macam mana? Sumber tu macam mana? Okey, lepas tu kita kenal pasti kekangan. Okey, kekangan tu kita akan wakilkan dalam bentuk ketaksamaan. Lebih kecil dan sama dengan, lebih besar atau lebih besar dan sama dengan. So itu kekangan dia lah. Dia akan sebut nanti, kekangannya ialah penggunaan awak ada nak jual burger kan. Jual burger, ada 2 patty awak burger patty daging ayam.
Okey. Awak dapati dekat kawasan yang awak duduk tu orang ramai suka burger ayam. Jadi sumbernya awak lebihkan ayam, daging ni kurangkan sikit lah sebab mungkin keuangan terhad kan, modal kita kecil, kita ada modal banyak tu je kan, nak letak dua-dua ni banyak kan kena modal besar kan. Jadi awak kajilah dekat tempat awak tu ramai orang suka burger ayam. So lebihkan patty ayam, patty tu daging daging dia tu kita kurangkan. Jadi kita kena ni lah. So burger ayam, katalah burger daging ni Y, burger ayam ni X. So burger ayam melebihi burger daging macam itulah. So kita akan wakilkan dia dalam bentuk ketaksamaan. Nanti kita tengoklah soalan-soalan ni ni ada. Ni awak dah pernah buat ni. Ni Y kurang daripada 4, X lebih besar dan sama dengan 2. Bila kita lukis, kalau ada kurang dia ke bawah. Kalau dia lebih besar, maknanya dia ke atas. Okey, kalau paksi X pula, lebih besar dia ke kanan. Macam tu tu biasalah, tu awak dah pernah buat benda ni. Senang aja, tak ada masalah kot. Okey Okey, awak ada kata-kata awak? Ada. Dah standby dah kertas graf sebab itu saya dah Ada. beritahu tajuk ni memang kena gunakan kertas graf. Okey, bila cikgu macam ni kita nak tahu kita nak gunakan simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, lebih kecil dan sama dengan. Kita tengok pada ayat yang digunakan tu kita tengok pada ayat ni kan. Okey, kemudian sekiranya awak guna simbol lebih besar dan sama dengan ataupun lebih kecil dan sama dengan, ada tanda double ni Ada tanda double ni. Ini saya panggil tanda double. Ni ada tanda double ni. So awak akan lukis garisan padu solid, garisan solid line, nama dia garisan padu lah. Kalau tak ada simbol double, macam yang bawah ni, dia tak ada double, dia lebih kecil saja ataupun lebih besar saja. So garisan yang awak lukis nanti ialah garisan sempang, dotted line lah, garisan putus-putus. Okay, so itu je. Okey, so kita try buat beberapa soalan. Teruslah saya pergi kepada masalah dia ni. Okey kot, sebab benda ni awak dah belajar basic ni. Sekejap, tapi kita tengoklah contoh. Macam mana cikgu? Saya tak dapat bayangkan apa benda pengatur caraan ni. Okey, ini contohlah. Encik Andy bercadang untuk membina dua jenis rumah, iaitu rumah A dan rumah B. So memang untuk level awak kita akan gunakan dua sajalah sebab graf kita terhad untuk dua paksi lah. Nanti bila awak dah masuk peringkat universiti 3D tau model awak ni 3D, matematik model awak dia akan jadi 3D. So lebih lah daripada dua paksi, tiga paksi lah maksimum dia boleh pergi Okey, so dalam kes awak ni pemboleh ubahnya dua je. Dua jenis rumah iaitu A dan B di atas sebidang tanah yang berkeluasan 10,000 meter persegi. Ini kekangan kita lah. Maknanya tanah tu tak boleh lebih daripada 10,000 meter persegi. Setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati bahawa rumah jenis A memerlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah jenis B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Okey, Encik Andy mempunyai peruntukan tanah yang terhad. Ini kekangan dia lagi. Maka rumah yang boleh dibina oleh Encik Andy adalah sekurang-kurangnya 200 buah rumah. Okey, kenal pasti kekangan-kekangan yang wujud dalam masalah itu. Okey, so kita tengok dulu Luas tanah yang dimiliki oleh Encik Andy ialah 10,000 meter persegi. Okey So, rumah yang boleh dibina ialah 200 buah rumah. Tu kita punya kekangan. Kita kenal pasti dia punya kekangan. Lepas tu, okey, kekangan yang pertama. Okey. Sekejap. Sekejap. Kejap Okey. So luas tanah yang dimiliki oleh Encik Amir adalah 10,000 meter persegi. Rumah yang boleh dibina sekurang-kurangnya 200 biji rumah. Okey, kekangan yang pertama. Maknanya rumah A tadi berapa dia punya keluasan dia? Sekejap. Rumah A 100 A memerlukan 100. A 100. B. Okey. So maksudnya A tadi kita labelkan sebagai paksi X. B ni kita labelkan sebagai paksi Y. Okey, maksudnya sekarang ialah
100 kali dengan bilangan rumah A iaitu 100X tambah dengan 75 kalikan dengan bilangan rumah jenis B 75Y. So tak boleh lebih daripada 10,000. Maknanya sebab 10,000 tu keluasan tanah yang dia ada lah. Itu kekangan dia yang pertama. Okey, boleh faham? Boleh. Ini kita mengambil kira luas dululah. Okey, yang kedua, kenapa X tambah Y lebih daripada 200? Okey, sebab apa? Okey, rumah yang boleh dibina adalah sekurang-kurangnya 200 buah. Sekurang-kurangnya, ayatnya ialah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya at least paling kecil paling sikit 200 buah, sekurang-kurangnya at least 200, paling sikit 200 buah, paling sikit. Jadi maknanya bilangan rumah yang diboleh bina, bilangan rumah jenis A campur dengan bilangan rumah jenis B, sebab sekurang-kurangnya 200 maknanya lebih besar dan sama dengan paling sikit 200, maknanya dia boleh buat lebih daripada 200. Itu kekangan yang kedua. Okey, boleh. Itulah dia. Jadi kita lukis graf. So daripada kekangan tersebut kita dapat kita punya ketaksamaan. Yang pertama ni 100x tambah 75y kurang dan sama dengan 10,000. So kita perlu lukis. Inilah dia garisannya. Solid sebab dia punya tanda ni double. Garisan kita garisan padu. Okay, so kalau dia kurang, simbolnya pun kurang. Jadi kalau kurang dia ke bawah lah. Macam tu. Okey, kemudian kekangan yang kedua, X tambah Y lebih besar daripada 200. Mungkin macam gini ke apa benda ke, saya gabungkan lah. Ni tak apa, kita buat asingkan dulu. So lebih besar daripada 200, so lebih besar maknanya ke atas. Itu saja. Macam matematik moden, dia persamaan dia dah ada, awak tinggal lorek. Kalau matematik tambahan tak ada persamaan. Lepas tu dia punya soalan pun digunakan aplikasi. Kita pun kena baca betul-betul soalan tu. Macam agak sukar sikit lah untuk admit. Itu. Okey, tapi nanti bila soalan sebenar bukan macam tu, bukan macam ni lah. Dia akan gabung semua garisan tu, kena gabungkan dalam satu graf, lorekkan. Lepas tu kita akan cuba analisis kita punya gambar rajah tu. Okey, boleh follow? Boleh. Itu contoh. Okey, itu contoh yang pertama lah. Okey. So kita tengok jap. Apa pula dia macam gini? Kejap ya, Syed. Macam dah lock tadi screen. Okey. Sekejap Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Okey, soalan berikutnya. Ya, saya terus cari soalan lah. Masalah dia terus kita terus selesaikan ya. Okey, saya pergi terus kepada 7.2 aplikasi dia. Okey. Aku teks awak sekarang. Muka surat 244. Buku teks awak muka surat 244. Okey. Kalau tak faham yang untuk yang ini, kita akan ulang lagi dah. Okey. Okey dah ready dah. Sekejap. Dah ready dah semua? Buku teks? Dah Okey, so kita hands on. Tak ramai yang ini. Dah ada yang demam Ada yang rasa demam-demam ke apa? 30 orang 30 orang tolak 2, 28 Awak patutnya ada 37. Ramai orang ini. Okey. Kita baca sebuah institusi menawarkan 2 kursus perniagaan iaitu kursus pengurusan dan kursus keuangan. Bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah X orang. Okey, dia dah labelkan dah pengurusan X. Keuangan mestilah Y. Dan bilangan peserta bagi kursus keuangan ialah Y orang. Okey. Pengambilan peserta berdasarkan kepada kekangan berikut. Okey, kat sini kekangan dia dah beri. Okey, yang pertama ialah jumlah peserta kursus pengurusan dan
khusus keuangan tidak melebihi 80 orang. Kat situ dah boleh nampak dah kan awak punya simbol ketaksamaan kan, lebih besar ke lebih kecil. Nanti kita tengok. Yang kedua, bilangan peserta khusus keuangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta khusus pengurusan. Okey, ini kekangan dia. Yang seterusnya ialah bilangan peserta khusus keuangan mesti melebihi bilangan pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Okey, macam mana tu kita nak convert dia jadi satu ketaksamaan. Okey Jadi sekarang awak pergi ke graf Sekejap. Okey, saya terus kepada graf So awak ambil kita graf tu lah. Saya mana nak buat ni apa ni? Ketaksamaan semua saya nak buat atas kertas graf. Ya. Okey. Okey. Dah ready kita graf. Ya. Okey. Dah kita graf semua dah ready 7.2. Okey. Mana ni penilaian kendiri, latihan sumatif. Jap. Okey. So kita baca dulu Okey. So dia kata kat sini first kali awak kena kenal pasti paksi X dan paksi Y. Okey dekat kertas graf awak tu awak tulis X ialah kursus pengurusan Okey. Y ialah kursus keuangan. Okey, macam tu lah kalau cara saya lah Saya cari ruang yang mana-manalah ruang awak nak buat. Okey. Awak tengok dia bersesuaian dengan situasi kertas awak tu Kertas graf yang ini atas warna putih saya buat kat atas lah. Tapi nanti untuk SPM kemungkinan dekat bahagian atas awak ni ialah awak punya nama. Jangan tulis kat situ. Awak tulis kat dalam ruang ni pun boleh. Awak buat dekat ruang yang ada ni lah boleh macam tu. Okey, so tengok pada situasi Tapi jangan tuliskan awak punya jadual ke apa dekat bahagian nama di atas tu nanti dia akan tutup, dia akan hitamkan. Okey, so kita tulis tu dulu. Okey, kita cakap sini. Okey, pengambilan peserta khusus adalah berdasarkan kekangan berikut. Okey. Ni dia. Yang pertama. Jumlah peserta khusus pengurusan dan khusus keuangan tidak melebihi 80 orang. Agak-agak awak. Apa? X ialah bilangan peserta khusus pengurusan, Y ialah bilangan. Lupa nak tulis ni, bilangan Oops, sekejap. Tak bijak padam ni, kejap. Ni bilangan patutnya. Okey, macam mana saya nak tulis tu? Jumlah peserta khusus pengurusan dan keuangan tidak melebihi 80 orang. Maksudnya? X tambah Y lebih kurang atau sama dengan. Ya, betul. Okey, so macam mana awak nak buat tu? So awak labelkan satu Roman. X tambah Y. Okey, dia kata kat sini tidak lebih daripada 8 orang. Maknanya kurang. Kalau 80 orang boleh tak? Katalah jumlah peserta khusus 80 orang. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau boleh, ada sama dengan. Macam tu. Sebab dia kata tak boleh lebih 80 orang. Kan? Maknanya tapi 80 boleh kan? Kena faham tu. Tak boleh lebih 80 orang. Tapi 80 masih boleh kan? Cuma 81 dah tak boleh. 80. Maksimum 80 orang. Maknanya 80 masih boleh kan? So kalau boleh, letak sama dengan. Kurang dan sama dengan 80. Itu kekangan yang pertama. Okey, yang kedua. Ni dia. Bilangan peserta khusus keuangan. Okey, keuangan tidak melebihi
4 kali bilangan peserta khusus pengurusan. Okey, so saya cadangkan kalau macam ni kita ikut turutan ayat. Okey, bilangan peserta khusus keuangan. Okey, kalau keuangan tadi apa hurufnya? Y. Okey, so Y. Okey. Keuangan Y tidak melebihi 4 kali. Tidak melebihi maksudnya kurang dan sama dengan lah. Saya letak dulu sama dengan 4 kali bilangan peserta khusus pengurusan. Jadi 4X. Y kurang dan sama dengan 4. Dia tak boleh lebih daripada 4 kali ganda. Kalau sama dengan 4 kali ganda masih lagi boleh. Dia cuma dia tak boleh lebih daripada 4 kali ganda. Itu kekangan yang kedua. Okey, boleh kot? Boleh. Boleh so itu kekangan yang kedua. Tengok, ini matematik model lah kan. Daripada situasi itu kita jadikan dia ketaksamaan. Ini matematik modeling lah namanya. Okey, kekangan yang ketiga. Ni baca betul-betul. Kekangan ketiga ni susah sikit. Bilangan peserta khusus keuangan mesti melebihi. Ni mesti melebihi bilangan peserta khusus pengurusan. Ada perkataan sekurang-kurangnya. Kalau ada sekurang-kurangnya ni kan, maknanya ada sama dengan tau. Ada peserta sekurang-kurangnya, at least. Sekurang-kurangnya tak, dia ada simbol double sama ada lebih dan sama dengan ataupun kurang dan sama dengan. Dia mesti ada tanda double sebab dia ada perkataan ni. Sekurang-kurangnya 10 orang. Okey, cuba baca tu. Cuba seorang bagi saya ketaksamaan dia. Keuangan melebihi khusus pengurusan. Sekurang-kurangnya 10 orang. Macam mana tu? Keuangan melebihi pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Seorang, macam mana? Keuangan melebihi pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Siapa nak tolong? Siapa nak bantu? Okay. Keuangan Y. Keuangan Y. Lebih besar sama dengan. Okey, lebih besar dan sama dengan 10 tambah X. 10 tambah X. 10. Kenapa 10 tambah X? Kenapa 10 tambah X? Macam mana tahu kena gunakan? Dia ada dua persoalan kat sini. Macam mana tahu kenapa gunakan simbol lebih besar, kenapa tambah dengan X? Ada dua persoalan kat sini. Sebab ayat apa? Melebihi Sebab ayat melebihi bilangan ni. Ini memang sentiasa dia mesti akan melebihi. Dia takkan tulis kurang daripada bilangan peserta sekurang-kurangnya. Dia bukan sebab itu Ini sekurang-kurangnya. Ni ayat sekurang-kurangnya ni yang menyebabkan simbolnya lebih besar. Ini sekurang-kurangnya at least sekurang-kurangnya at least maknanya kena lebih. Sekurang-kurangnya ni 10 tambah X. 10 tambah X ni maksudnya dia melebihi. So kena tambah 10 tambah X melebihi sebanyak 10 orang tu. Ni melebihi tu so 10 tambah X. So Y lebih besar daripada 10 tambah X. Tu selesai. Tu dah kita punya kekangan 1, 2 dan 3. Dia ada hal sikit dekat bila macam gini ni. Ada lebih 10 orang ni. Kalau berkali-kali ganda ni senang. Okey, jadi dekat sini A kita dah jawab. Selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y daripada kosong, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan di atas. So, kita dah ada 3. 1, 2, 3. Okey. Alright, kita pergi kepada soalan B. Okey, dengan mengenakan skala 2 cm kepada 10 peserta pada kedua-dua paksi, bina dan lorikkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, so 2 cm kepada 10 orang Okey, saya buat ni, petakan ni 2 cm kepada 10 orang. Okey, so awak dekat graf awak
Sebabkan ni bilangan peserta tak ada nilai negatif kan. Okay, kita akan lukis dia punya paksi. Okay, yang lukis awak pun sama juga lukis paksi Y dan paksi X. Okay. Okay. Macam tu lah Okay, so ini Y. Ini X. Okay, 2 cm 10 peserta. Okay, jadi 2 cm 10 peserta pada kedua-dua paksi. So, sini kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini 10, 20, 30, 40. Sepenuh-penuhnya lah sampai 100 paksi Y ni. Okey. Macam tu. Okey, so kita dah siap lukis kita punya skala dan paksi. Okey Okey, untuk ketersamaan ketersamaan ni awak kena pastikan Y mesti sebelah kiri Ada X ke tak kisah. Yang penting Y positif Y positif mesti sebelah kiri. Kita kena letakkan Y positif sebelah kiri. Kalau ada X ikut tak ada masalah, biar je. Cuba kita biarkan paksi huruf Y ni kat sebelah kiri. Sebab kita kalau nak lurik atas bawah tu, kita kena tengok Y tu mesti sebelah kiri. Kalau Y sebelah kanan, nanti kita baca terbalik. Contoh macam ni. Ni kan yang pertama, X tambah Y kurang daripada 80. Nanti bila awak nak lurik, katalah garisan macam ni, awak akan lurik kurang. Kurang. So kurang awak akan lurik di bawah. Tapi kalau Y awak ni di sebelah kanan, katalah macam ni. Nanti awak baca X kurang daripada 80 tolak Y. Kalau X, awak akan lurik di bawah lah. Salah. Sebab sebenarnya kita rujukan kita dekat Y. Y tambah 80 lebih daripada X. So lebih mesti kat atas. Reference kita ialah Y. Mesti Y tu reference kita. Jadi Y tu mesti di sebelah kiri. Kalau awak nak tahu besar kecil, kita baca daripada Y. Y tu dekat mana? Kalau Y, tapi saya senang kata kita susun Y sebelah kiri. Supaya Y kurang daripada 80. Kalau Y sebelah kanan, dia dah lebih. Y tambah 80 lebih daripada ni. Jadi lebih kat atas lah. Tapi nak standard, kita letak Y sebelah kiri. Okey. Sekarang part yang kedua. Kita kena lukis garis-garis ni. Okey. So ini garis yang pertama ialah X tambah Y kurang dan sama dengan 80. Okey, saya punya kaedah ialah macam matematik moden lah, sama je. Buat table kecil je. Rasanya sama lah dengan cikgu matematik tu lah, kau pandai cakap X, Y. X, Y. Ini kekangan yang pertama. X tambah Y kurang daripada 80. Okey. Saya suka letak nilai X kosong. Letaklah apa-apa. Janji nilai X awak tu kan antara kosong sampai 80. Kan kalau saya nak letak juga, saya nak letak nilai X kata saya 100. Mana awak nak plot Dah dekat sini dah 100 kan. So pilih mana-mana X antara yang ada dekat awak punya graf ni. Kalau ada macam ni sampai 80, saya letak kosong tu. Okey, so kosong. So kalau X kosong, Y berapa? 80. 80. Okey, kita ganti je X dengan kosong. Okey, so kosong tambah Y. Okey, buat sementara tukar dulu simbol ni jadi sama dengan. Jadi kosong tambah Y sama dengan 80. Jadi Y 80 lah. Macam tu. Okey, lepas tu nilai Y pula saya tukar jadi kosong. Boleh. Ataupun awak nak ambil, cikgu saya tak nak, cikgu saya pun tak, saya pilih nilai X saya 10. Boleh? Kalau X 10,
Jadi 10 tambah Y sama dengan 80. Jadi Y sama dengan 70. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi saya nak pilih kosong. Saja suka-suka. Okey, saya pilih Y pula kosong. So kalau Y kosong, jadi X tambah kosong sama dengan 80. So maknanya X sama dengan 80. Okey. Muat. Kalau 80 muat. Okey. Tips dia macam ni Kau dah buat jadual ni kan. XY 080 80 kosong. Terus plot. Jangan dah buat banyak-banyak titik tu baru kau nak buat dia punya garisan. Nanti sekarang kita pening nanti. Mana ni garisan untuk ketaksamaan yang mana? So kita pening. So kita plot dulu. X kosong, Y 80. 080 dekat sini. Okey. Yang kedua ialah X 80, Y kosong. X 80, Y kosong dekat sini. Okey, saya punya memandangkan saya punya tab ni ada color-color, bolehlah awak tak payahlah ni saja je nak kasi faham. Okey. So ni garisan yang pertama. Ni kekang. So label ni. Kekangan yang pertama. Okey. Lepas tu kita lorik. Okey, kita lorik. Lorik ni jangan bawa penuh sikit je. Okey. Tak lorik kemudian lorik yang kedua. Okey. So ketaksamaan yang kedua. Sekejap. Saya patutnya label ni. Tukar color-color dia. Oh, tak nak. Biru tak nampak. Hijau. Okey. Okey, so ketaksamaan yang kedua. Y kurang dan sama dengan 4X. Y kurang dan sama dengan 4X pun sama. Kita buat table kecil. Awak pun buat juga Okey, X, Y. Okey. Pilih. Dia senang kosong dia senang. Kalau X kosong, Y berapa? Kalau X kosong, Y berapa? Kosong. Y kosong juga. Okey. Nilai yang kedua. Ni kalau cikgu saya letak Y kosong Kalau awak letak Y kosong, awak dapat juga X kosong. Maknanya tak boleh buat macam yang pertama tadi. Kena pilih nilai lain. Kena pilih nilai lain yang sesuai. Kita pilih 10 ke saya pilih 10 ke 20 lah 20. Apa-apa nilai tak kisah. Janji muat. Maknanya nilai X 20, okey berapa nilai Y? Nilai Y dapat 80 kan? Sebab dia kan Y sama dengan 4X. So Y sama dengan 4 kali dengan 20. Jadi sama dengan 80 lah. Okey, muat. 80 ni boleh buat sebab ada sini. Okey. So, sekiranya katalah Katalah awak ambil nilai X awak ialah 40. Okey, cikgu ambil nilai X 40 cikgu. Okey, kita try Boleh, 40 okey masuk. Oh, 40 nilai X 40 ada kat sini. Paksi X muat lah. Okey, kita try paksi Y. Paksi Y pula maknanya Y sama dengan 4 kali dengan 40. Jadi Y sama dengan 160. Masalah dekat paksi Y tak muat. Tak muat. Nak masukkan 160 kan tak muat. Jadi tak boleh. Nilai X 40 tu tak boleh guna. Terlalu besar. Bila kita gunakan nilai X 40 tu, nilai Y kita akan dapat terlalu besar. Jadi tak sesuai. Okey, so 40 tak boleh guna. Jadi kita pakai tadilah 20 So kalau 20, nilai Y-nya ialah 80. Okey, so kita pun plot 0, 0. Kosong, kosong, kemudian 20, 80. 20, 80. So, 20, 80 dekat sini. Macam tu.
00, 20, 80. Jadi ambil pembaris, sambung. Ni kita gunakan pembaris Panjang mana cikgu saya punya perlu saya lukis sepanjang graf memandang. Kalau besar graf awak tu panjang begitu macam tu. Sampai hujung-hujung. Okey, macam tu So ini kita label dia sebagai ketaksamaan yang kedua. Okey. Yang ketiga. Tukar warna kejap. Okey, tukar warna benda yang ada ni. Biru kan tak nampak purple lah Okey, purple. Okey. Okey, so yang ketiga ialah okey, Y. Okey, so kita pun buat table lagi. Table kecil je tak payah besar. Table ni pun tak ada markah. Okey, X, Y. Okey. So awak start dengan kosong lah. Jadi kalau X kosong, Y berapa? 10. Y 10. Kemudian sekali awak lah kalau nak Y kosong. Boleh tak kalau letak Y kosong Kalau kita letak Y kosong. Okay, Y kosong, kosong sama dengan 10 tambah X. Nanti X awak dapat negatif 10. Negatif 10 tak boleh plot. Tak boleh. Kena pilih nilai lain. Apa nak pakai nilai nak pakai? Letaklah X lah, tak ada masalah lah. Kita letaklah X tu 20. Kalau X 20, Y sama dengan 30 lah kan. Kalau X 20, Y sama dengan 30. Sebab Y sama dengan 10 tambah X. So X tadi 20. Jadi Y sama dengan 30. Okey, jadi titik kedua ialah 20, 30. So plot 0, 0, 0, 10, X 0, Y 10 dekat sini. Okey, yang kedua ialah 20, 30. X 20, Y 30, 20, 30 kat sini. Okey. Jadi pembaris sambungkan. Lebih kurang macam tu lah saya. Okey, so label ni sebagai garisan yang ketiga. Siap. Ni graf awak. Graf dengan mengambil kira 3 kekangan yang ada tadi tu mengenai khusus pengurusan dan khusus keuangan. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak? Tak ada. Okey, sekarang kita nak plot. Sekarang kita nak apa tu lorik. Okey, kita nak lorik. Okey, siap. Baca soalan ni. Dah lukis dah, bina dan lorikkan. Okey, kita kena lorikkan rantau R yang memenuhi kesemua kekangan di atas. Sekarang kita nak lorik. Kita nak lorik. Macam mana nak lorik? Okey, saya pergi kepada garisan yang pertama sekali yang warna merah tu. Okey. Kita baca, tengok kekangan itu penting pastikan Y semua sebelah kiri. Okey. Ketaksamaannya ialah kurang. Kalau kurang, maknanya kat mana loriknya? Bawah ke atas? Bawah kan? Okey, bawah. Okey, pergi kat garisan warna merah. Okey, tengok garisan warna merah saya ni. Okey, dia terbahagi dia dipecahkan oleh 3 Dia dipintas oleh 3 dekat 3 tempat ni. 2 garisan ni memintas ni. So saya kena buat 3 nak panah. 1 2 3. Sebab dia dekat bawah kan so sebab dia kurang kan. Kurang so dia tunjukkan dia ke bawah. Macam tu, simple aja Tengok je garisan awak tu, tak payah buat, tak payah lorik banyak, nanti kejap lagi awak nak kena padam, awak nak kena lorikkan mana kawasan yang paling banyak nak panah.
Okay, so tak payah lorik banyak. Tak payah lorik sepanjang lah. Dia kadang-kadang awak nak, kalau matematik tu yelah sebab perlu kan awak lorik lah sepanjang-panjang ni. Kan leceh awak nak padam payah. Jadi tak payah, buat anak panah 3 ni je. Okay, bergantung. Okay. Bergantung kepada garisan tu, dia dibelah berapa ke tempat. Macam ni, garisan warna merah ni dipotong kat 3 tempat. 1, 2, 3. Okay, sekarang kita pergi kepada garisan warna hijau. Y kurang. Kurang maknanya dekat mana? Bawah juga kan? Mana garisan warna hijau ni ni garisan warna hijau. Pun sama ada 3 bahagian. 1, 2, 3. So sebab dia kurang maka dia ke bawah. 1, bawah. Macam tu. Okay Last purple. Purple pula ke mana? Ke atas. Y lebih besar kan? Lebih besar maknanya ke atas. Okay, so pun sama ni ada 3 ni. 1, 2, 3. Okay, sekarang awak boleh tengok kat ruang ni. Ruang mana yang paling dapat banyak anak panah? Tengok. Ruang yang ini 1 je. 2. 1 dan 2 ni je kan? Saya zoom. Okay, ruang yang ini hanya menerima 2 saja, iaitu ini dengan ni. Sikit. Tak boleh. 2 je. Yang ini tak ada. Yang ini pun sama 2. Okay, ruang yang bawah ni pun 2. Ni dengan ni. Tapi yang ini 3 kan? Okay, so maknanya itulah dia kawasan rantau R. Okay, jadi apa yang buat? Yang garisan lain tu padam. Okay, so dah kenal pasti ni ruangnya kan? Okay, kejap sepadan dulu garisan ni. Okay, saya kena lorikkan. Cikgu, kalau saya pun saya nak lorik macam mana saya nak buat macam cikgu? Tak perlu. Ni saya nak sekejap. Tanda je. Okay, so untuk awak punya nanti kan, untuk awak punya garisan, tak payah macam ni. Awak lorik je lah macam ni. Okay. Tandalah dengan huruf R. So, tu dia. Cara kita nak menentukan kat mana kawasan berlorik yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan yang telah kita dapat tadi. Macam tu. Okay. Boleh follow? Boleh ikut? Boleh. Dapat tak? Dah siap lorik? Kau buat ke tidak tu? Buat. Buat So macam tu So in case mana tu kalau awak berniaga kan, kalau awak ada jual apa-apa ke, awak nak tengok, nak menganalisis, nak mengira keuntungan maksimum dan sebagainya, bolehlah applykan kaedah ni. Tapi awak kena ambil kira 2 je lah, apa boleh ubah. Okay, siap. So kita dah buat dah soalan B. Okay, so dah boleh saya pergi kepada soalan C. Okay. So mana yang tengah buat tu, relax dulu awak graf awak tu kemaskan dulu. Okay, ni kita punya graf final semua kita semua kita buat dekat dalam satu kertas graf ni. Okay, untuk skema, untuk penandaan, awak tak perlu tunjukkan pun cara mengira dapat koordinat ni yang penting ketaksamaan ni dia nampak 3 ketaksamaan, sebab setiap ketaksamaan ni satu markah ni. N1, N1, N1. Kemudian graf yang awak lukis, garisan ni kena betul, ketiga-tiga garisan ni kena betul. Okay, kemudian kawasan berlorik. Kita nak jawab soalan berikutnya. C kan? C1. Okay, so tulis dekat kertas graf tu juga buat je semua kat kertas graf, tak ada masalah. Tak ada masalah. Buat je semua kat kertas graf, senang sikit. Nanti nak menanda tu senang.
menanda tu senang Okey. Kita pergi kepada soalan dia, baca. Dengan menggunakan graf DB, so kita kena gunakan graf. Julat bagi bilangan peserta khusus keuangan jika bilangan peserta bagi khusus pengurusan ialah 20 orang. Okey, dia nak julat. Julat. Maknanya julat ni antara berapa sampai berapa? Antara berapa sampai berapa? Sekiranya bilangan peserta pengurusan 20 orang. Sebab kita ada kekangan kan tadi kan? Kita ada kekangan tadi kan. Jadi kalau bilangan peserta pengurusan 20 orang, berapa bilangan peserta khusus keuangan yang kita boleh ambil? Antara berapa sampai berapa? Sebab dia nak julat. Okey. So, jap. Pengurusan 20 orang. Okey, pengurusan tadi paksi apa? X. Pengurusan paksi X. So, dekat paksi X, cari nilai 20. Okey, dah jumpa. Ni. Okey, 20 Jadi ambil pembaris. Awak dah ready dah dengan pembaris? Saya pakai color lain. Color apa yang tak pakai lagi ni? Color inilah. Okey, 20 So kita buat satu garisan daripada nilai 20 ni langgar pada kawasan berlorik. Ni garisan saya. Cukuplah sampai sini je. Sebab kawasan berlorik tu ialah kita punya kekangan. Okey. Kan? Kawasan berlorik tu kita punya kekangan. Jadi stop sampai situ je lah. Okey, sekarang dia nak julat bilangan peserta keuangan, khusus keuangan kan? Okey, kita tengok. Ada dua tempat ni yang bersilang. Satu di bawah ke kawasan berlorik Satu di bawah ni, satu dan di atas ni. So kita ni. Maknanya apabila peserta khusus X apa tadi? X tadi aku lupa. Pengurusan. So kalau pengurusan 20 orang, keuangan antara berapa sampai berapa? 30 hingga 60. Maknanya kalau X tadi pengurusan. Kalau pengurusan 20 orang, so keuangan kita boleh ambil peserta dia antara 30 sampai 60. Tak boleh lebih daripada 60, tak boleh kurang daripada 30. Kalau kurang dari 30 kita rugi. Mungkin bayaran khusus ke apa ke rugi kan. Nanti bilangan dewan dalam dewan tu kosong. Kalau lebih daripada 60 orang tak muat pula nanti. Maknanya kita boleh ambil antara 30 hingga 60 orang. Kalau peserta kepengurusan 20, keuangan antara 30 hingga 60. So kita label kan, tulis lah. Y, sebab kita dah pakai simbol Y, so julat Y. Macam mana saya nak tulis dalam bentuk ketaksamaan? Dalam ketaksamaan lah. Saya nak tulis antara 20 hingga 30 hingga 60. Y. Saya nak tulis antara 30 hingga 60 ni. Lebih besar dan sama dengan 30, kurang dan sama dengan 60. Macam tu. Lebih besar dan sama dengan 30, kurang dan sama dengan 60. Okey, tu yang pertama. Tu sebab nak julat. So antara 30 hingga 60 lah bilangan peserta khusus keuangan kalau ada 20 pengurusan. Okey, yang kedua, jumlah yuran. Ni kita boleh tengok yuran. Kita boleh kutip yuran. Jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip. Okey, jika yuran mingguan khusus pengurusan dan keuangan masing-masing ialah 60 dan 70. Okey, jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran mingguan bagi khusus pengurusan dan keuangan masing-masing ialah 60 dan 70. Okey, pengurusan tadi X kan? Okey, pengurusan X. So maksudnya sini pengurusan X, keuangan Y. Okey. Ini untuk RM60 ni untuk pengurusan. RM70 ni untuk kewangan. Okey, dia kata jumlah. Jumlah yuran maksimum jika yuran mingguan bagi khusus. Okey, masing-masing. So jumlah jumlah. Maknanya sekarang RM60 ni X. 60X. So sebab ada perkataan jumlah tambah dengan 70Y. Darabkan dengan dia punya paksi tu So sebab RM60 untuk pengurusan,
RM70 untuk keuangan jadi 60X 70Y. Kemudian sebab kita nak jumlah, jadi kita totalkan. So 60X tambah 70Y. Okey, kemudian dia nak maksimum. Maksimum. Yang paling banyak. Okey, sekarang kita pergi pada kita punya ni, C2. 60X tambah 70Y mesti maksimum. Macam mana kita nak tentukan berapa nilai maksimum dia? Okey, so sekarang pergi dekat awak punya kawasan berlorek tu kat graf. Okey. Pergi dekat dia punya bucu. Kita sebab kita punya kawasan berlorek berbentuk segitiga, bucu mana ada 3 lah. 1, sekejap. Hitam lah. Tak nampak. 1, 2, 3. Okey. So kita ada 3 bucu. Okey, so dekat setiap bucu ni dapatkan koordinat dia. Okey, tolong seorang baca koordinat yang bawah ni. Apa koordinat dia? Seorang cepat. Spasi X dia adalah 1, 2. Berapa koordinat dia? 3, 3. Y dia? 13. 13. 3, 13. Okey. Okey, koordinat yang atas ni pula. Yang atas sekali ni. Berapa koordinat dia? Seorang. Saya ambil koordinat pada bucu dia, dia punya sempadan dia. Kita pakai koordinat yang pada sempadan dia. Kita tengok mana yang akan, antara 3 ni, mana yang akan memberi nilai maksimum. Saya tak boleh ambil dekat sini. Dekat mana-mana cikgu. Kenapa saya betul ambil dekat koordinat sini ke, tak boleh. Sebab dia bukan nilai maksimum, dia bukan nilai minimum. So nak tahu nilai maksimum dengan minimum, kita pakai bucu. Bucu. So nanti baru kita akan dapat minimum maksimum dia. Tak boleh pakai mana-mana yang buat dia di sini. Nanti payah nak tentukan mana satu minimum, mana satu maksimum. Okey, yang koordinat yang atas ni, baca. C 16. Apa? 1664. 1664 60, 61, 60. Okey, 1664. Okey, sini. Tepi ni. 3. 3 35, 45. 1, 2, 3. 35. 45 betul. 35, 45. Okey. So koordinat dah ada. Okey. So sekarang kita nak tahu mana satu yang akan memberi nilai maksimum. Kena buat satu-satu. Kena masukkan. Jadi kita buat dulu satu-satu. So 60. Saya pakai koordinat yang pertama sekali. Yang dekat bawah ni macam tak boleh lah. Ini memang ni sebab dua-dua ni nilainya kecil. Sekarang antara dua ni. Saya macam ni nak kira pun boleh, tapi saya dah boleh agak dah 3, 13 ni takkan lah dia boleh memberi keuntungan maksimum kan antara dua ni. Sebab ni walaupun nilai X dia 16 tapi nilai Y dia besar. Yang ini nilai X dia besar, nilai Y dia pun boleh tahan besar juga. Jadi kita nak tahu, saya rasa antara dua ni mana satu yang akan memberi nilai maksimum, kita akan buat kita akan kira. Okay, so ni nilai X, ni nilai Y. Yang ni nilai X, ni nilai Y. Kita ganti je dalam persamaan ni. Mana yang akan memberi nilai yang paling tinggi lah sebab dia nak maksimum. Okay, saya try dulu koordinat 1664. Jadi 60 darab 16 campur 70 darab 64. Berapa? Yang kedua 60 darab 35 campur dengan 70 darab 45. Ini untuk titik yang kedua. Yang bawah ni titik yang kedua. Okey, berapa? Kira. Cuba kira yang pertama, yang atas tu. 60 darab 16 campur 7 darab 64. Berapa? 5440. 5440. 5440 Ni jumlah kutipan yuran ni. Wih, banyak. Boleh buat duit ni. Okey, yang kedua, RM? 5250. 5250. Jadi, dah tahu dah mana satu maksimum. Mana yang maksimum? Yang paling tinggi?
Yang pertama. Yang pertama. Jadi awak buatlah H3. Kalau awak dah buat pengiraan dua-dua tu, awak kena buat satu tanda yang menunjukkan itu ialah jawapan yang awak pilih. Ataupun kalau awak tak takut, awak buatlah kesimpulan. Kesimpulannya jumlah kutipan maksimum ialah RM5440. Tu lah dia. Jadi kalau awak buat secara matematik modeling macam ni, kita boleh buat anggaran lah. Kutipan maksimum berapa kan. Kalau kita kutip yuran ni berapa ringgit, yuran ni berapa ringgit, maksimum kita boleh dapat berapa. Macam tu lah. 5440. Siap. Base. So esok kita akan cuba buat soalan nombor 2. Okay, boleh follow? So inilah dia ni, 10 markah keseluruhan. 10 markah 10 markah keseluruhan dia. Okay. Itu saja. Bab ni dah habis. Tapi tak boleh saya tak boleh berhenti. Yang kena jawab. Esok kita kena buat jugalah beberapa 1, 2, 3 soalan ni dekat sini. Yang ada dekat sini yang kena buat jugalah. Tapi itulah dia. Dah habis dah bab ni. Ini substantif. Esok kita buat soalan substantif lah. Okey. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Okey. So kalau tak ada, kalau tak ada tadi Okey, so kalau tak ada, kita tamatkan kelas kita. Awak isi attendance Sebab hari ni attendance saya nak kena hantar ni. Kita kelas yang pertama. Okey, so kalau tak ada, itu je lah. So lepas ni isi attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Cikgu. Okey, so.